Alhamdulillah, thank you for having Emma here today. Sebelum Emma nak start cerita tentang Emden Capital, apa yang kami buat, Emma nak tanya, siapa yang rasa nama dia unik? Angkat tangan. Ada tak? Siapa? Zari Kaca. Okay. Nama Emma tu adalah actually nama orang kata nickname lah. Nama penuh Emma Emeralda Sani. Oh, Emeralda. Boleh cakap Emma memang 100% Melayu lah sebenarnya ya. Bukannya orang Filipin ke, bukan orang selalu dulu orang ingat memang kira bukan orang Melayu. Emeralda, nama Emma ni actually ayah Emma dulu geologist. Jadi nak jadi cakap lah kan. Emerald Stone, batu zamrud. Dapat anak sulung, pilih-pilih punya nama dengan mak, Emerald jadi Emeralda. And ayah dulu dengan lembaga hasil, so dia cakap Along, panggil Along, nama awak the one and only in Malaysia. So unik, boleh tak lepas ni korang cari nama anak yang unik? Nama anak saya sendiri tak unik. Okay, so kita pening macam mana lah ayah boleh pilih nama macam tu sekali. So ada panggil Esmeralda, ada panggil Emerlida. So pendekkanlah jadi Emma. But kawan-kawan baik panggil M. Dah pendek, makin dipendekkan lagi. Okay, so that is about my name. Okay, just a ice breaking session. Alright, so thank you again. So Emden Capital Financing. Okay, so kami buat medical financing. Okay, so this is where actually kenapa you all kena dengar apa yang Emma nak explain about 10-15 minutes about Emden Capital, di mana kami sebenarnya membantu anda untuk anda dan your loved one, your immediate families, untuk mendapatkan rawatan perubatan as soon as possible, di mana mungkin anda tak perlu nak raise the fund on your own, kan, nak tunggu duit cukup ke. Okay, kami cover elective dan non-elective surgery. Emma akan explain more tentang dua prosedur tersebut. Okay, so maknanya tak perlu tunggu, alamak nak tunggu lagi setahun ke 2 tahun. Let's say nak buat LASIK contoh, nak buat apa-apa perubatan. So itu di mana Emden Capital punya services. Alright, so next one. Sekejap, restart. Okay, this is about us. Okay, Emden Capital actually kami established since 2004. But sejak 2020, our CEO nampak benda ni actually penting, because ramai orang start actually membuat personal loan untuk membiayai rawatan perubatan. Okay, so kami bermula slightly before COVID. Sebab tu ramai tak tahu tentang perkhidmatan kami. So for the past 3 years actually kami memang bina kami punya collaboration dengan lebih daripada, currently kita dah collab dengan lebih daripada 60 medical organisation, top surgeons, doctors. Okay, so and our perkhidmatan ni konvensional ada, dan kalau lebih berkenaan boleh pilih untuk go for syariah compliant. Alright, and actually we are the only one medical financing provider di Southeast Asia. So ini tentang Emden Capital. Okay, so macam Emma cakap tadi, our collaboration partners, this is among the collab partners yang we have. Pernah dengar Senjal Medical Center? Pernah dengar? Pernah dengar Dr. Mustafa yang popular buat bariatrik untuk the artis-artis tu? Okay, dia salah seorang our collab partners di Senjal Medical Center. Okay, so kita collab dengan hospital-hospital yang ada dan banyak lagi untuk rawatan perubatan, di mana diorang punya patient, maknanya bila jumpa dengan doctors kan, sometimes bila dah buat consultation, then they found out alamak tak cukup duit,
ataupun maybe diorang punya insurance tak cover. Let's say nak buat total knee replacement kan, TKR, bariatric, even LASIK, I don't think insurance cover. So itu di mana mereka boleh datang kepada Emden. Kita bagi pinjaman khas untuk rawatan perubatan. So maknanya kami ni actually cover, boleh katakan semua jenis rawatan perubatan. Jadi case to case basis, consult dengan kami, cakaplah nak buat rawatan apa. So kita akan tengok. Alright. And then macam Hospital Pakar Anur, antara recent collab kita, diorang berada di Bangi. Kalau pernah dengar, mereka ni 100% syariah compliant punya hospital. So diorang memang apa-apa you nak buat, memang diorang akan rujuk dengan diorang ada syariah department. Oh, okay, perubatan ni boleh. Contoh nak buat breast reconstructive, pesakit tersebut baru lepas kena cancer. So kebanyakan insurance tak cover kan untuk buat reconstructive surgery. Jadi tapi maknanya kalau mereka memang pilih nak buat dengan Anur, so diorang akan bermesyuarat, oh this one memang boleh ikut agama kata, everything something like that. So they are 100% syariah compliant and very very strict. So alhamdulillah we dapat collab dengan mereka. Okay. And then Hospital Umrah Sofia, mereka ni antara yang pakar dalam fertility treatment. Jadi kalau macam tengok social media, Dr. Salihah Khalid dengan Sofia Bangi, Dr. Jasdev dengan Hospital Umrah, mereka ni adalah pakar untuk buat IVF fertility. So Emma actually currently banyak bekerjasama dengan mereka buat video untuk bagi let's say orang cakap penerangan macam mana nak dapatkan rawatan and all. Okay, so siapa-siapa yang collab dengan kami, Emma tengah bekerjasama dengan mereka untuk buat video. Okay, next rumah spa. Okay, rumah spa ni actually untuk confinement. Confinement pun boleh kita buat pinjaman. Jadi yang ni Emma akan cerita actually lebih maternity and confinement. Ada dia different sikit dengan ada medical financing yang kami buat ya. Okay, next. Okay, product features. This is about basically about apa yang kami buat. Financing kami bermula dari RM5,000 sehingga RM30,000. And then pre-approval dalam masa 24 jam. Macam kira bila you contact Emma, isi one form, dalam masa 24 jam we can get back to you whether you are sort of eligible for the financing or not. Alright. And repayment bermula minimum 6 bulan sehingga 36 bulan. Normally contohnya saya cakap okay, memang lulus, jadi kita akan bagi pilihan lah, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. So you boleh pilih. Let's say you pilih 2 tahun, but after 1 year you come back to Emma, I nak settle off everything. So kita akan bagi rebate. Okay, disbursement within 48 hours. Okay, about medical financing ni, kami bayar straight kepada hospital. Apa yang membezakan medical financing dengan Emden Capital compared to banks dengan personal loan, bila dapat kira you lulus pinjaman tu, kita tak akan bayar pada your account, kita bayar pada hospital. But kita akan email to you mengatakan kita dah bayar that amount, let's say RM30,000 tu kepada Hospital Umrah. So maknanya you guys dah boleh proceed dengan you punya operation. And normally kita akan buat pembayaran tersebut penuh lah. Kalau you dapat RM30,000 tu, kita terus settlekan dengan hospital. RM30,000 tu at least few days before your operation. Jadi maknanya waktu you nak masuk tu dah relax lah, dah tahu bill dah settle. Okay. And then convenient direct debit, kita tolak your savings account monthly. So kita ada collect system. Jadi maknanya you akan pilih, oh Emma, I punya gaji masuk 20, boleh tak you tolak 21 ke 22. So maknanya before tarikh yang you guys dah janji dengan Emden, make sure ada duit lah dalam tu. So kita akan auto tolak. And normally akan dapat email reminder dari collect dalam 2-3 hari sebelum diorang nak tolak you punya savings account. And disbursement like direct to clinic hospital, Emma dah mention tadi kan. Jadi ini yang membuatkan make sure that the client akan dapat rawatan yang diperlukan, rather than kalau contoh dia kata, Emma, apa beza
dengan personal loan. Cakap personal loan, let's say you minta 30,000, dapat duit tu pada you could have change of heart. Nantilah buat, tak penting sangat, shopping dulu, pergi bercuti dulu. Contoh, habis duit, alamak, I still have to do my treatment. Duit dah habis, tapi maknanya you dah ada komitmen dengan bank bulan-bulan, kan? So dengan MDN, kita akan make sure, okay, memang kita bayar pada hospital, you bayar pada kami every month. Okay? Okay, so macam Emma mention tadi, so procedures with finances ada 3 jenis, elective and non-elective. Okay, elective di mana anda boleh plan ahead. Contohnya nak buat LASIK, nak buat braces, nak buat crowning, nak buat bridging. Itu semua setahu Emma memang tak cover, kan? Tak cover. So let's say you cakap, Emma, I ada duit nak buat, I baru buat braces 10,000. Sekali rupanya anak I pun nak kena buat juga. So you might have your stash of money, but now we know we rather to simpan that kind of money for other emergencies. So untuk elective is something that you can plan. Oh, lagi 6 bulan ke, might be sebulan 2 ke, you boleh plan, kan? Non-elective is something nak tak nak orang cakap by hook or by crook you kena buat. Contohnya kena buat heart stand. Kalau tak buat, dalam masa terdekat doktor cakap risiko dapat sakit jantung or you might get stroke. So you nak buat ke tak nak buat? Kena buat, kan? Jadi macam alamak, masalah tak cukup duit ataupun tak ada duit. So kita ada elective dan non-elective yang kita cover case by case. Emma suka tekankan sini case by case, okay? Second one, bridging financing for insurance shortfall. Yang ini anda ada insurance, semua ada insurance, kan? Tapi insurance normally kadang-kadang tak cover semua. Might be insurance you cover contohnya RM50,000. So you ada kena buat treatment, cost sampai RM60,000. So you dapat tahu, alamak, lagi 10,000 tu macam mana. So that's how you can come to us. So kita top up lah yang RM10,000 tu. So maknanya you ada GL, kan, ada guarantee letter. That is the bridging financing. So kita top up. The third one, advance financing for pay and claim. Yang ini normally insurance, yang personal insurance, normally kita memang admit hospital semua, but you kena pay and claim. So normally pay and claim ni kadang-kadang ambil masa berbulan, kan? So dengan kami, actually proses dia sangat cepat. Overall case yang kami pernah handle 3 hari je kami dapat disperse that amount kepada klien. Okay, ni contoh-contoh antara prosedur yang popular. Okay, yang popular klien kami datang lah. Bariatric ni siapa tahu actually? Untuk usus. Okay, betul, Puan? Okay, so bariatric ni actually saya sangat rapat dengan Dr. Mustafa. Okay, so the more saya banyak bercakap dengan beliau kata ramai orang cakap, alah, buat bariatric ni nak kurus. Okay, so sebenarnya saya betulkan kat sini, sebab buat bariatric ni because dia ada a very bad gastric. Contohnya Ziana Zain, Datin Alia. Dia orang kan kalau kita tengok kan, alamak, sebenarnya dah kecil, kenapa nak buat bariatric? Rupanya dia orang ada a very bad gastric, asyik kena admit to the hospital. So dengan buat bariatric boleh mengurangkan sakit gastrik diorang, dan kebetulan memang macam siapa yang ada very bad high blood pressure ke apa yang seangkatan dengannya, pembedahan bariatric boleh mengurangkan semua simptom-simptom tersebut. So you makan kurang, so you kurus sebab 75% of your usus dah dibuang atau diikat. Jadi kesan dia buat you kurus. Actually buat bariatric ni bukan untuk kurus. Alright, so kalau kawan kata I buat bariatric, jangan you terus macam nak kurus lah tu. Sebenarnya you mungkin tak tahu apa penyakit-penyakit yang mereka ada. Okay, so dia ada memang actually kalau free nanti try to search for us dekat YouTube under MDN Capital. Emma ada borak panjang dengan Dr. Mus tentang bariatric surgery and also balloon. Yang ni kalau cerita ni dah ambil masa lagi tau. So yang ini menarik untuk anda tahu kenapa ada orang kena buat bariatric, ada orang kena buat balloon. Okay, so next one, plastic and reconstructive surgery. So yang ini Emma suka tekankan kepada mereka yang baru lepas kanser,
nak buat breast reconstructive. Jadi yang ni memang normally kalau own punya insurance tak cover. Cost untuk reconstructive breast ni tak silap Emma antara 25,000 ke 35,000. Okay, alright. So maternity and confinement, tadi Emma ada mention kan apa yang best tentang maternity and confinement. The rest of other procedures, contohnya you datang dekat Emma untuk buat bariatric, that amount yang lulus kita akan terus bayar kepada hospital, right? Tapi untuk maternity and confinement, kami ni ada soft spot, okay, untuk ibu mengandung kan. So let's say contohnya you dah 8 bulan pregnant ke 7 bulan pregnant, sekali you cakap nak buat dekat hospital yang memang kira memang ada insurance cover, tapi macam you nak prepare in advance, takut tak cukup kan, mana tahu tiba-tiba kena buat Caesar. Jadi you come to Emma, I plan lah nak buat pinjaman maternity 20,000. Okay, so I tanya, mungkin berapa cost you dekat hospital tersebut? Dia kata, most probably 10,000, tapi I takut suddenly ada terlebih dan I nak prepare. So I cakap, okay, so maknanya kata I nak bayar 10,000 pada hospital. So lagi 10,000, dia lulus dapat 20,000, kita bayar 10,000 tu standby untuk bayar pada hospital, lagi 10,000 kita bayar pada personal account ibu yang mengandung tersebut. So dia boleh prepare, dia boleh fikir untuk buat preparation barang baby ataupun untuk dia berpantang. Itu kelebihan maternity plus confinement. Unless dia dah ada tempat, dia dah kata, oh I dah tahu I nak beranak 10,000, confinement I 10,000 juga dekat rumah spa, contoh macam tadi kan. So yang itu baru kita memang akan bayar terus kepada hospital dan confinement center tersebut. Kecuali kadang-kadang orang tak imak, I tak plan lah nak berpantang, I mungkin nak berpantang panggil orang hantar rumah, tapi I tak tahu I nak buat kat mana. So yang itu kita bayarlah 10,000 kepada hospital, lagi 10,000 tu okay, this is for you, maknanya the pregnant mothers kena pandai-pandai fikirlah macam mana nak spend that the next 10,000 tu. Okay, so kalau terasa memang macam I baru 2 months pregnant pun okay, boleh datang and plan, tapi maknanya kita akan disperse might be sebulan sebelum you melahirkan. So kalau orang yang mengandung ni, kalau datang pada kita orang normally 3-4 bulan diorang dah tanya, diorang planning dulu. Sebab kadang-kadang for all these procedures tak semestinya you nak buat sekarang, macam especially yang elective kan, you plan alamak cuti panjang nak buat bulan 2 contoh, but you can always come to Emma, jika I plan nak buat bulan 2 Emma, but I wanted to see and check my kelayakan. Check je lah, Miss Anna, you boleh dapat 20,000 ni bila you nak actually. I nak bulan 2. So kita standby je lah. So maknanya boleh sign agreement, tapi kita standby untuk disburse bulan 2. Macam tu. So maknanya you boleh relax, boleh fikir dulu, planning dulu. Okay, so nak buat fertility treatment, nak buat eye surgery, nak buat LASIK, nak buat apa sahaja perubatan, kecuali at the moment yang kami tak accept adalah oncology punya treatment. Sebab yang itu rawatan kanser, dia kadang-kadang sampai beratus ribu. So yang tu kita pun tak nak sampai membebankan dia pesakit ataupun dia punya ahli family. So kalau macam rawatan tersebut adalah rawatan yang critical, normally kita akan suggest immediate families yang apply. Okay? Next one. Okay, ini adalah process flow. Sebab ramai katanya, Emma, cepat ke nak buat ni? I perlukan dalam I punya surgery dalam masa 2 minggu. Cepat, macam Emma cakap tadi, paling cepat kami pernah uruskan adalah 3 hari, dalam masa 3 hari bekerja. Di mana contoh, contact Emma. So bila you contact Emma, Emma akan bagi link from Google. Dalam masa 24 jam lepas you dah hantar tu, kita akan call, Emma atau my team akan call, cakap, Alhamdulillah, Miss Anna, you dapat you dapat pre-approval. So pre-approval maknanya kita akan next step, kita akan minta you hantar supportive documents. So supportive document ni antaranya sama macam bila you nak apply personal loan kan, antaranya your slip gaji ke, something like that, bill apa semua. So ada list yang kami akan share. So sekiranya anda submit complete as what we want, kita boleh bagi approval dalam masa
1 hari. So baru 2 hari kan. So ni kalau betul-betul ikut proses cepat. And then loan processing pun one day. Approval up to working days, di mana apabila everything okay, actually kita kena sign agreement. Once dah sign, nak stamping tu ambil masa. It could be 1 day, it could be maximum 2 hari. Jadi kalau contoh terbaik Emma cakap Isnin isi link Google. So Selasa Emma cakap pre-approval dapat. Selasa juga you hantar dekat Emma all the documents needed. Hari Rabu, Alhamdulillah dapat, you dapat the 20,000 yang you nak. Actually hari Khamis dah boleh sign. Kadang-kadang Rabu petang pun boleh datang jumpa Emma terus sign. InsyaAllah Khamis pagi tu kita dah standby nak dispose pada hospital. Jadi maknanya dia bergantung, selalunya yang buat lambat apabila klien lambat submit dokumen. Itu je yang lambat. Kalau semua ikut accordingly, dalam masa 3 hari pernah cepat, 3 ke 5 hari bekerja. So kalau you start hari Jumaat, proses dia lambat sikit lah sebab Sabtu Ahad kami tak bekerja. Alright, so ini adalah proses flow apabila once anda cuba submit untuk mendapatkan demand. So actually Emma punya presentation pun memang sangat singkat and right to the point. Kecuali ada apa-apa nak tanya Emma selepas ni boleh ya. So Emma nak tekankan di sini tentang perkhidmatan bersama Amden Capital medical financing services yang kami buat ni. Why do you need it? Dan might be you tak perlukan sekarang, your immediate families, or you boleh cerita dengan your friends yang might in need of the financing untuk mendapatkan treatment yang bersesuaian. So tak perlu tunggulah cukup duit nak buat braces lagi 2 tahun. Sama juga you tunggu sekarang, you fikir 2 tahun ataupun you terus dapatkan pinjaman bayar bulan-bulan. Kan? Itu dia. So that's all daripada Emma untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak.